Okey, boleh kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga sihat adanya. Mungkin kita view semua dulu untuk kita ambil gambar dulu, boleh? Boleh. Ambil gambar sebelum dan selepas. Okey, sekejap. Okey, ready kamera semua? Cepat nak masuk surat khabar ni. Okey, ready 1, 2, 3. Okey, sekejap. Ni baru page 1. Sekejap ya. Alright, second page. Okay. Mana muka? Senyum semua. 1, 2, 3. Okey. Okey. Alright. Mari kita mula. Ready semua? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa hari ini, insya-Allah 1 jam lebih lah ya, untuk kita berkongsi sesuatu yang bermanfaat, insya-Allah untuk bantu kita meningkatkan skill, especially dalam waktu-waktu mendung dan merudum sekarang ya. Okey. Tapi boleh saya katakan ada bisnes yang begitu menjulang-julang menjulang-julang, maksudnya ada bisnes yang memang tengah pick up sekarang ya, even waktu PKP. Ada bisnes yang tengah tak tentu arah ya. Jadi saya pun usahawan macam tuan-puan, don't worry, kita akan share. Kalau nak tanya boleh tanya. Selepas ni kalau nak terus follow saya sebab banyak program, insya-Allah banyak manfaat, banyak grant yang kita boleh manfaatkan secara maksimum. Boleh? Okey. Boleh. Bersama saya hari ini adalah Cik Ain ya. Dia adalah Head of Client Engagement ya. Jadi beliau juga akan bersama saya untuk buat presentation hari ini, buat perkongsian. Tajuk kita hari ini adalah strategi tingkatkan jualan. Saya nak kongsi 5 formula, tapi sebelum tu saya nak bercerita lagi lah ya, lebih lanjut sebab saya punya kekuatan, saya punya forte adalah jualan, menyusun strategi jualan, marketing, branding untuk dalam dengan luar negara. Jadi bolehlah siapa nak gali-gali ilmu dengan saya, insya-Allah follow rapat-rapat kat saya, boleh? Okey. Boleh. Okey, saya sharekan. Saya nak sharekan ini adalah tajuk kita untuk hari ini. Jangan bandingkan gambar dengan real picture saya sebab gambar tu dah edit ya. Jadi dia lain seri dia. Okey. So saya tak boleh gerak saya punya slide, kenapa ya Ain? Sekejap, saya stop sharing sekejap. Oh Rosie, I rasa kalau macam mungkin kalau you click on Zoom punya menu, lepas tu you kena klik balik kepada slide tu, baru dia boleh bergerak. Okey, dah boleh keluar. Okey. Thank you so much, Ain. Okey, kenapa? Kita nak tahu dulu kenapa agaknya bisnes gagal. Ya, kita punya strategi semua tak menjadi. Pernah tak siapa ada pengalaman macam tu? Say yes kat saya. Barulah seronok saya nak kongsi. Okey. So, kenapa? Apakah sebab-sebab utama agaknya bisnes kita gagal, strategi yang kita susun? Tadi dia Siapa tu? Tolong mute. Okay. So, kenapa strategi yang kita susun gagal? Especially untuk business owner. Why do business fail? Okay. There is a few
Dia tak keluar balik. Okay. Sorry. Okay. Ada 6 sebab kenapa bisnes gagal mengikut kajian statistik di Amerika Syarikat. Tetapi tak lari jauh daripada apa yang berlaku dekat Malaysia. Okay. Pertama adalah sesebuah bisnes tu dia gagal sebab dia terlalu expand too fast. Maksudnya dia berkembang terlalu cepat. Seolah-olah macam boleh tak kita cakap macam enjin kancil tapi kita nak ram sampai di 1.3, 1.5 macam tu. So dia jadi jam. Ya, itu adalah salah satu sebab kenapa bisnes gagal di United States. Tapi kita boleh pakai juga dekat Malaysia sebab dia tak banyak beza. Ya, okey. Kedua sebabnya adalah remaining rigid. Ya, tak nak berubah. Macam tu je. Okey. Sekarang kalau saya boleh bagikan contoh, ya, contoh sekarang ni adalah tiba-tiba COVID. Tiba-tiba COVID dah dekat 2 tahun. Tapi you sebagai usahawan, you tak nak move daripada you punya business plan yang lama. Okay, contoh dulu you buka kedai offline, tapi you tak divert dia kepada online walaupun berlaku keadaan sekarang. MCO. So shopping mall tak boleh buka, kedai tak boleh buka, tapi you tak nak berubah. Ataupun you tidak memahami kehendak pelanggan, pelanggan nak produk apa, mungkin perubahan masa tu you tak ikut, tak ikut perubahan masa. You rigid tu apa yang you percaya dan apa you punya current practice. Okay, so kalau boleh saya katakan satu ayat yang agak tajam lah bagi saya, kalau kita cakap sekarang semua dunia digital. Okay, siapa yang tak digital, okay, sama ada you pilih, sama ada you nak digital atau meninggal. Business you meninggal. So dua perkataan tu. So you have to adapt lah dengan new situation. Okay. Yang keempat, sorry ini ada saya kira daripada bawah 6, 5, 4. Okay, marketing strategy. Usahawan biasanya gagal because of tidak ada strategi pemasaran yang konkret ataupun structure. Main bedal aja. Orang buat macam ni, buat macam ni. Okay, you tengok orang ni buat macam ni, buat macam ni. So you ikut je. So you must try and error. There is no time for us to try and error. Setiap kali error, mesti rugilah. Kebanyakannya melibatkan keuangan, kerugian. Okay. So yang kedua, yang kedua popular lah, adalah, sorry saya tersilap dulu. Okay. Ketiga adalah not enough financing. Maksudnya dia buat bisnes tapi duit tak cukup. Kekangan keuangan untuk berkembang. Dia nampak satu bisnes tu boleh berkembang tapi sebabkan modal tak cukup, mungkin financial management tak betul, itu adalah antara salah satu sebab juga yang menyumbang kepada kegagalan bisnes. Dan yang paling besar, yang memberi impak paling besar, yang paling utama adalah usahawan gagal menyiasat, investigate, direct translation, investigating the market. Faham market apa customer nak, apa value yang nak disampaikan, apa yang most product wanted in the market. So bila gagal membuat kajian pasaran dengan betul, so habislah, business can collapse. Okay. Boleh sambil-sambil saya baca chat, boleh? Okey, ya betul, tak ada ilmu, buat ad sendiri kurang ilmu. Okey, so tak apa, kita belajar hari ni. Good day everyone. Okey. The next one, saya nak tanya berapa ramai tuan-puan yang ada hari ni bersama saya yang buat market investigation untuk your business. Ada tak? Tolong jawab dekat chat kalau ada. Saya, kalau tak ada pun saya tak ada. Saya tak buat, saya tak investigate market. Okay, jawab aja. Saya okay. Tak ada buat. Okay. Jadi business hentam. Okay. Okay. Kalau ada, apakah sangkut ini. Oh, okay. Okay. Apakah
investigate. Apa yang you nak buat bila nak investigate the market ni? Pertama, you akan mungkin yang menjadi perkara utama adalah ramai usahawan dia tidak faham tentang kekuatan supplier. Okay. Sama ada supplier tu dia boleh pilih ataupun dia terpaksa pilih. Boleh faham tak saya cakap? Kalau pilih maksudnya ada beberapa option yang supply produk kepada usahawan yang dia boleh buat comparison, mungkin dari segi harga, mungkin dari segi servis, mungkin dari segi quality. You as a usahawan, you boleh pilih. Okay? Tetapi kalau salah supplier yang dia adalah dominant ataupun dia monopoli, seperti saya cakap monopoli, kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena pilih dia punya produk untuk supply ke kedai you ataupun to your business. So you have to investigate this, how you want to rectify this problem. Okay? So itu perlu usahawan buat bila nak investigate the market. Okay? Nombor 2, threats of new entrants. Yeah? Threat of new entrants maksudnya bila you buat business, you tengah buat satu business katalah makan ataupun brand roti canai lah, ya, roti canai. Tiba-tiba ada a new comer ataupun new industry, usahawan baru yang buat produk lebih kurang dengan you, roti canai juga. So you rasa macam tergugat. So macam mana you nak buat? Macam mana overcome perkara-perkara ni? Okay, so bila you nak investigate, you have to melihat dari sudut how your new entry come tu, maksudnya usahawan-usahawan yang baru nak campurkan dalam bidang. So macam mana you nak strengthen lagi you supaya you tetap relevant di mata pelanggan. Itu you kena buat kajian sikit lah, ya. Okay, degree of competition. Ini you punya current competitor. Okay, yang exist. You have to know their strength, their weakness, and then how you want to create you punya nak develop lagi, nak menguatkan lagi you punya kekuatan. How you nak compete dengan mereka? How you going to deliver you punya value, kan? You punya value, customer value tu macam mana you nak lagi bold daripada you punya produk. Contohlah, kalau you jual kicap, okay? You jual kicap, semua orang jual, bukan semua orang, ada beberapa brand jual kicap. So you have to analyze you punya competitor, okay? Barulah you boleh faham on the macam mana nak buat the marketing strategy tadi, ya. Okay. So customer power, ya. You kena investigate juga on customer punya keupayaan, ya. Sama ada customer you, okay, contoh you jual produk roti canai tadi ataupun kicap tadi, customer ada pilihan, dia ada rights untuk pilih sama ada your brand atau B brand, A brand or B brand. Okay, so that's why still you kena tahu apakah kekuatan your product, you punya value, you punya mungkin dari segi certification, things like that. So bila customer ni dia ada power untuk memilih, so you kena tahu apakah elemen-elemen yang mereka nak membuatkan mereka nak beli your product, ya. Okay, so threats of substitution ni adalah customer ni dia bukan macam customer power tadi. Customer power tadi ada right untuk pilih your brand atau B brand. Okay, tetapi threats of substitution ni maksudnya adalah customer tu, okay, dia adalah pengguna, katalah okay, contoh, saya bagi contoh makanan biasa. Kita kan makan dekat kedai, dekat restoran. So kalau threats of substitution, dia ada pilihan bukan untuk makan dekat restoran B, tetapi dia ada pilihan untuk beli ready to eat food ataupun ready to cook food. It's still the purpose, the objective sama, dia nak makan, tapi dia ada pilihan sama ada dia nak makan dekat luar ataupun dia nak dine in ataupun dia makan dekat rumah dengan family. Okay, get it? Alright, saya baca message. Tidak buat secara melulu. Okay. Alright.
Okay, saya nak baca sambil baca komen ya, boleh ya? Right. Okay. So Puan Naslina, dia nak tanya apa? Unmute sekejap. Okay, coach. Tadi yang coach kata pasal yang threat of substitution tu, maksudnya dia within kita punya area ke? Macam tadi customer power tu kan di luar, maksudnya pemilihan tu boleh berlaku antara pesaing kan? Kalau yang saya faham. Tapi kalau yang threat of substitution tu tadi saya lost tu. Okay, threat of substitution ni dia customer punya objektif sama. Dia nak makan dan dia nak kenyang. Okay, betul? Tetapi dia ada pilihan untuk bukan makan dekat kedai makan lain. Tetapi dia boleh ada pilihan untuk beli ready to cook ataupun ready to eat food. Ataupun dia boleh order. Alright? Boleh faham tak? Maksudnya dia contoh kalau saya katakan kalau sekarang ni orang buat kek ya, orang buat kek, orang boleh beli macam ni, kek tu buat pakai mixer, buat proper kan, ada oven. Tapi sekarang kan dah banyak ramai orang share resepi yang boleh buat pakai air fryer, pakai periuk nasi. The purpose sama. Tetapi you punya threat of substitution tu orang dah tak beli yang dah siap dekat kedai you. Orang tak makan dekat kedai you. Orang tak maksudnya orang dah tak beli oven, orang dah tak beli mixer tu. Orang boleh buat pakai blender dan masak sendiri kat rumah guna periuk nasi je. Purpose sama, dia still nak kek juga. Kalau makan tadi, purpose sama, dia still nak kenyang. Tapi instead of dia pergi makan kat kedai, okay, dia boleh buat kat rumah. Okay, so itu adalah threat of substitution. Maksudnya, dia ada produk lain lah, produk lain yang bukan daripada kedai makan. Boleh Puan Naslina? Okay. Am I clear enough for you? Okay. So, dalam saya buat coaching ya, pengalaman saya buat coaching, tiga perkara ni saya secara keseluruhan based on experience, on technical part, yes I do. Saya boleh buat ya, boleh buat sendiri, maksudnya menggunakan experience. Okay? Tetapi threats of substitution and customer power dia lagi detail bila saya gunakan, saya jumpa this tool which is kita panggil consumer intelligence. Okay, macam dalam kelas saya sebelum ni, how many of us buat market research kan? So kalau market research ni dia menuntut team untuk buat, okay, kemudian memerlukan kos yang sangat besar. Biasanya company-company besar sahaja yang buat market research, okay, because dia menelan belanja yang sangat banyak. Tetapi dengan consumer intelligence, kita boleh buat secara keseluruhan. Okay, sekejap. Slide sangkut. Okay, so dengan consumer intelligence, actually kita boleh kumpul data, the real data. Data ni direct translationnya maklumat lah, maklumat yang kita perlukan untuk kita faham tentang pelanggan kita. Bila kita nak tingkatkan jualan, kita perlu faham pelanggan kita. Kita punya customer behavior, ya. So tentang dia punya kecenderungan, dia punya decision making, nak membeli tu apakah perkara-perkara elemen-elemen yang dia ambil kira, ya. Tapi bila dengan consumer intelligence, we get the data menggunakan sistem, okay? It's a platform, digital platform. Nanti Cik Ain akan terangkan lebih lanjut the scenario lah lebih kurang how to use the consumer intelligence. Apa consumer intelligence ni boleh buat untuk kita bila kita nak investigate the market tadi, kemudian kita nak faham tentang pelanggan tadi. Okay, dan we can get the information yang boleh mempersiapkan syarikat kita untuk nak faham consumer, macam mana nak susun strategi marketing. Sebab kebanyakan business memang fail because of marketing strategy huru-hara. Kemudian tu barulah kita boleh turn into action. So nak buat research tadi, kemudian nak susun strategi, barulah nak buat planning. Kita faham tentang customer segmentation. Okay,
So apa yang kita buat? Research ni memang tak boleh berhenti. Siapa-siapa pun kena buat research. Sama ada you buat secara sendiri ataupun you boleh gunakan consumer intelligence ni lebih smart way lah, in digital way. Dan barulah you boleh susun strategi marketing dan buat action. Apa benda yang you nak, maklumat apa nak disampaikan kepada pelanggan supaya pelanggan tu rasa engage, dia rasa attached to the product, the message tu sampai kat dia. Contoh saya nak bagi, kalau kata you plan nak buat okay, kelas mengaji lah saya kata, kelas mengaji. Dulu kan ramai orang pergi kelas mengaji dekat mana? Pergi kelas kan? Pergi kelas, pergi masjid, macam tu kan? Tapi sekarang bila dunia digital, ya, dia dah boleh subscribe secara online. So this is how, kalau you send the message, okay, learning Quran is no more about pergi kelas, tapi you boleh buat online, something like that. Okay, belajar Quran di mana-mana. So you need to understand the customer, okay, baru you boleh send the message dengan tepat. Okay, dan kena tahu juga bila nak identify segmentation, how are you going to segmentize you punya pelanggan. Kalau you tak faham, okay, ini yang berlaku bila you buat iklan Facebook, okay, ataupun you post you punya campaign, dia jadi krik-krik. Dia jadi krik-krik sebab orang tak faham, ataupun orang tak perlu pun apa yang you nak sampaikan tu. Okay, so and then you identify with this consumer intelligence, you boleh boleh identify platform mana yang you nak pilih, ya, untuk you run you punya marketing campaign. Boleh? Boleh ke tak boleh sekarang? Cuba jawab sikit kat chat box. Boleh? Saya faham. Oops. Alright. So, okay, ready semua? Alright. Baru saya nak masuk sikit information tentang 5 strategi. Okay? 5 strategi. This is a quick one sebab kita ada masa yang sangat terhad. Okay, 5 strategi ni macam mana kita nak increase sale. Apa benda yang usahawan perlu buat kalau nak tingkatkan jualan. Okay? Dengan menggunakan data analysis lah nanti ya. So, because I can coach, from my experience, I boleh coach usahawan, tetapi menggunakan data analysis, menggunakan consumer intelligence, dia boleh boost sale lagi tinggi. Okay, dalam masa yang sama, dia boleh digunakan untuk you susun strategi tertentu, ya, menggunakan data yang kita dapat daripada consumer intelligence punya platform. Okay, so apa yang usahawan perlu buat untuk tingkatkan jualan? Pertama, saya nak tanya masing-masing ya usahawan yang ada dekat sini, tahu tak berapa jumlah pelanggan yang ada dalam tangan? Boleh tak jawab? Tahu tak? Okay, siapa yang tahu? Jawab tahu. Okay. Alright. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tak tahu. Okay. Saya ada data. Good. Okay, ada tak tahu. Alright. So sebenarnya kebanyakan usahawan, daripada pengalaman saya bila saya buat coaching, kebanyakan usahawan dia tak tahu berapa ramai jumlah customer yang dia ada. Okay. Dan keep on repeating, buat benda nak cari customer baru, which is customer yang ada sebenarnya dah ada, tapi because of not keep the data properly, you rasa penat sebab you kena cari customer baru. So selepas ni, untuk you tingkatkan jualan, strategi pertama, buat compilation your existing customer. Kalau sebelum ni simpan dia bersepah-sepah, mungkin simpan dekat handphone lah, simpan dekat sini sikit. So selepas ni, think about this and terus buat action. Okay, kumpul semua data customer. Ya. Ada siapa cakap? Update existing customer list. Ya, update apa yang nak kena update, data apa yang nak kena update. Kena ada nama, alamat kalau ada, contact number, email, dia punya sejarah history pembelian dia. You kena tahu. Sebab dari situ you boleh analyze customer suka barang apa. Okay. Ini yang existing saya cerita. Nanti boleh combine dengan
data analysis dekat daripada consumer intelligence nanti. Keduanya, update existing prospect list. Update existing prospect list maksudnya, okay, kadang-kadang ada customer dia tanya PM lah, dia tanya dekat WhatsApp lah, tapi ramai usahawan ignore data tu, dia tak simpan pun data tu. Dia biar je kat handphone. Rugilah. Betul tak? Sebab, do you know that data-data ni kalau kita nak sebenarnya, kita kena beli. Kan? Dan beli tu dia tak accurate sebenarnya. Yang you ada ni lah adalah asset you sebenarnya. Yeah? And then barulah buat data analysis. Barulah boleh pecah-pecahkan dia daripada kawasan mana, negeri mana, ya, apa minat dia. Kemudian compile lah email dia untuk you susun strategi supaya lepas ni marketing you dah tahu dah, okay, ni group of customer ni katalah perempuan, you target perempuan, you dah boleh pecahkan perempuan-perempuan saja, ataupun you nak pecahkan ikut negeri, ikutlah, kan? Okay. Dan boleh juga macam mana cara nak tambahkan number of customer ni, gunakan referral program. Maksudnya customer yang dah ada ni you kena bela dan belai dia tau. Okay. Kebanyakan usahawan dia buat tak tahu. Data dah ada, customer dah dalam tangan, but you ignore. Okay. So simpan data tu, bela dia balik, ya. Keep in touch balik, ya. Masa ni lah. Sekarang masa ni ramai yang orang tutup kedai, kan, jadi masa ni lah untuk you buat muhasabah lah, compile balik. Setuju? Boleh? Okay semua? So far okay? Alright. Saya simpan dan filekan. Ya, betul. Okay. Alright. So, kesimpulannya data is king lah. Kita tak boleh nak cakap apa. Memang data sangat penting right now. Ya. Okay, so far ada siapa nak tanya? Okay, strategi kedua. Ada ramai usahawan yang masa PKP ni dia tutup bisnes, bila tutup bisnes dia pun tak buat apa-apa iklan. Okay? Brand dia terus terkubur macam tu je. Alright. So satu hari nanti akan lupa lah. Orang akan lupa the brand. Contoh like wedding, ya, wedding. Ramai yang tutup dia punya business wedding. Lepas tu tak buat branding langsung. Lama-lama orang lupa tak? Orang lupa. Okay, kalau kita tengok brand-brand besar, dia keep on buat advertising. Okay, so macam saya tengok Reka Timur. Reka Timur dia dah tak ada wedding. Sekarang ni memang orang tak buat wedding kan, tak dibenarkan, tapi dia still keep updating. Dan saya tengok juga cara orang buat branding, contoh macam fashion designer, Rizman Ruzaini ke. Dia buat fashion show tapi kat rumah. See, this is a branding activity yang usahawan perlu teruskan lah. Yeah. Keep buat awareness, maintain the brand identity and attraction. Kemudian make sure, ya, message yang kita nak sampaikan. Macam mana kita nak identify ni semua nanti. Sebenarnya ada sistem yang kita boleh baca je data ni. Tak perlu nak bersusah payah. Ya, tak perlu nak pergi turun padang, nak check macam mana konten ni. Sebab konten marketing, you kena sesuai dengan you punya produk, dengan you punya audience. Contoh saya nak kata, kalau produk tu, okay, macam Maggi buat. Maggi, dia nak tunjukkan engagement. Okay, Maggi adalah makanan yang boleh kita makan sama-sama satu keluarga. So, apa dia keluarkan adalah iklan, ibu yang sibuk masak, kan ada iklan yang, ibu balik awal, macam tu kan. So, all the script is attached dengan dia punya customer behavior dia yang suka engage dengan anak-anak, ya, yang suka makan kat rumah. Jadi adalah benda-benda ni, ya, barulah you dapat apa message yang sebenarnya you nak sampaikan. But tanpa consumer intelligence ataupun tanpa you faham consumer punya behavior, you tak boleh nak keluarkan content marketing yang betul yang tepat kepada klien. You tak boleh juga nak tulis copywriting dengan betul dan tepat menyentuh emosi kepada pelanggan. Okay? Dan you susah juga nak dapat customer engagement. Okay? Dan your call to action pun tak jelas. So you need to understand perkara-perkara ni
dan you kena pastikan you punya marketing tu tepat lah. Macam mana macam mana coach nak tahu benda-benda ni? Ada cara, ya, ada cara dan saya dengan Cik Ain akan tunjukkan nanti. Okay, dan kadang-kadang you punya audience, you kena faham juga mereka ni kat mana you nak cari mereka ni. Kalau you nak keluar secara online ataupun digital, iklan ataupun produk, you punya marketing campaign, you kena tahu kat mana you punya pelanggan duduk melepak. Okay, kalau you tak tahu mereka duduk melepak kat mana, dan you punya message you tak akan sampai. Contoh saya bagi like Unify, Unify, alright. Unify dia ada di beberapa platform punya iklan, okay. Tetapi kalau nak cepat, respon ataupun engagement dengan youngsters, dia pergi ke Twitter. Dan youngsters ni pun bijak juga, kalau dia nak komplain, dia pergi ke Twitter. So cepat sikit dapat respon. Okay. Ejen-ejen saya adalah pelanggan saya. Okay, tu kahwin lagi. Okay, saya sambil-sambil baca. Okay, ada siapa nak tanya? Saya buat bunga telur, banyak yang kena hold, betul. Okay. Okay, ada siapa lagi? So far okay? So far good? Okay. Okay. Don't compete, be bold. So maksudnya make sure your brand is always visible dan kenal pasti. Ini benda-benda yang tuan puan sebagai usahawan perlu tahu. Perlu tahu dan nanti boleh belajar lagi tentang perkara-perkara ini. Okay, Mr. Hosni, nak tanya apa? Boleh unmute. Cik Hosni? Okay, saya teruskan. Alright, strategi ketiga, increase sales value. Tadi strategi pertama, make sure database, gunakan database yang sedia ada. Kalau yang baru pergi untuk referral boleh. Dan kedua adalah tadi make sure brand visibility. Nombor ketiga adalah increase sales value. Macam mana nak increase sales value? Okay, salah satu strateginya adalah bundlekan produk. Bundlekan produk maksudnya kalau you jual honey, you buat package bundle. Kalau you jual tudung, you buat package bundle, mungkin package dengan baju. Okay, ataupun you buat cake, mungkin you boleh bundlekan dengan cupcake, something like that. Bundle, buat dia combo set lah, maksudnya combo set. Ada juga menti-menti saya yang nak jual sambal, dia buat combo. Contoh macam pondok-pondok, pondok-pondok brand, pondok-pondok brand ni dia jual sambal ready to eat. So dia jual contoh sambal, kalau you nak bundlekan produk tu, kalau jual satu mungkin RM15. Kalau jual 6, mungkin dia masukkan dalam kotak yang cantik sikit. Instead orang-orang beli satu, disebabkan beli banyak tu, beli combo dia dapat murah, orang akan beli banyak. Orang akan tak kisah pun nak keluar duit selepuk. Contoh 3 RM15, kalau beli 4 RM60 patutnya kan, tapi dia mungkin jual RM55 atau RM50. So dari situ, instead of you dapat RM15, you dapat RM50 daripada seorang pelanggan. This is how you increase sales value. Nombor 2 adalah boleh buat purchase with purchase. With purchase, biasalah kalau kata kita pergi ke Watson ataupun pergi ke hypermarket, ada perkara-perkara ni. Ada jualan-jualan macam ni lah, purchase with purchase, untuk meningkatkan sales value, volume tu. Okay. Ketiganya upselling. Contoh kalau upselling ni, kita jual satu-satu produk, okay, kita offer pelanggan untuk tambah produk ni. Contoh, kalau jual shampoo, kita offer pelanggan untuk conditioner sekali. Macam tu. So, you can upsell. Instead of orang nak beli satu barang, dia akan beli 2 barang.
Okay, instead of dia nak satu servis, ya. Kalau servis, apa contoh saya nak bagi, ya. Kalau servis, contohlah, you pergi kedai gunting rambut. Sekarang kedai gunting rambut tak boleh buka kan. You pergi kedai gunting rambut, tanya, nak cuci sekali tak? Okay, ataupun nak cukur sekali tak untuk lelaki. So itu adalah upselling, ya. Okay, kemudian cross selling, boleh buat cross selling. Contoh you punya kedai, you bekerjasama lah dengan kedai orang lain ataupun bisnes orang lain untuk cross selling. Katalah you adalah peniaga, lepas tu you bagi voucher, ya, bagi voucher rujukan kepada pelanggan ni untuk pergi ke kedai A, macam tu. A juga buat yang sama untuk orang datang ke kedai you, boleh juga. That's a good practice untuk branding juga, ya. And complementary product, saya ada menti-menti saya yang saya advise untuk complementary product. Contoh macam dia jual kek, okay, saya suruh bundlekan, saya minta bagi cadangan untuk dia bundlekan sekali dengan bunga, bouquet flower ataupun coklat ataupun balloon, boleh. That's complementary product. Macam Fackelman dia jual kitchen utensil, loyang lah, senduk lah, jadi kalau complement product tu dia ada jual like macam paper, baking paper, things like that. So dia boleh complement the product. Increase purchase frequency. Okay, instead of pelanggan beli satu produk dia dalam masa sebulan, you boleh encourage dia untuk beli lebih kerap. Okay, lebih kerap daripada sebelum ni. Okay, contoh saya nak bagi, saya cuba bagi contoh kek lah, sebab hari ni kita punya case study pun kek. Okay, kek orang beli masa bila? Masa occasion, kan? Tapi bila kita buat satu aktiviti ataupun satu produk yang create untuk orang lebih frequent beli. Contoh, dia beli produk untuk birthday, sepatutnya dia beli untuk occasion lah. Tapi disebabkan you buat satu produk yang DIY kit. Sekarang anak-anak semua duduk kat rumah, tak ada kerja, so nak kena bonding, nak kena ada aktiviti untuk supaya dia tak boring, okay? Ataupun tak stres duduk kat rumah, you pun beli kek lagi. Instead of bulan tu you beli satu, you kena beli dua, you dah beli dua. So this is untuk nak increase sales, okay. So ini boleh katakan inilah money making machine, ya, untuk usahawan. Okay. So strategi keempat adalah simplify the sales process. Macam mana nak simplify the sales process? Customer kena rasa senang bila dia nak membeli, dia nak dapatkan information about your product tu, dia rasa mudah, okay. Contoh dari segi product description, foto, ya, kemudian sales channel yang you letakkan you punya produk supaya orang senang nak dapat akses, senang nak beli. Ini janganlah you buat manual lagi, WhatsApp, gambar, lepas tu gambar tu banyak pula masuk dalam dia punya gallery. So you can create actually build a simple website, ya. Saya pun akan tunjukkan, nak tak saya tunjukkan macam mana manage you punya sales channel dekat tempat lain. Marketplace, you ada Lazada, Shopee, ada Zalora lah, ada macam-macam kan. So takkanlah you nak buka satu-satu. So kita boleh simplify the sales process juga sana nanti, ya. Okay, and then payment, bagilah, subscribe lah any service yang orang senang nak buat payment, ya. Tak perlulah bank in lagi, manual, ya. Okay, dan delivery partner make sure you pilih yang efficient lah, ya, yang responsible, reliable. Okay, then make sure you have automate system. Barulah senang you nak grow, you nak grow and increase your sales, your business, ya. Okay, so nanti saya akan bantu, ya, tim saya akan bantu macam mana nak manage all this. Jualan you punya online store, Facebook store, WhatsApp lah, Shopee, Google Shopping, Lazada dan bla bla lagi, ya. Dan banyak lagi menggunakan satu platform. Jadi you tak perlulah sekejap you buka Lazada, tutup, manage order, lepas tu tutup, buka Shopee pula. Kemudian you punya stok sebenarnya dah tinggal satu je.
Tapi you letak satu dekat Lazada, satu kat Shopee. Bila orang beli concurrent, and you terpaksa nak update, oh sorry lah stok habis. Kan ridiculous lah ya, untuk pelanggan dia tak suka. Alright. Yang ni don't worry, I will share you a package yang offer grant ya. So last but not least, monitor performance ya. Oh sorry, saya punya spelling error. Performance, okay. You kena tahu tahap kepuasan pelanggan. Okay, macam mana you nak rate dia. You kena susun strategi macam mana you nak tanya balik. Okay tak? Dapatkan testimoni dia. Kemudian you have to make sure customer complaint handle properly. Okay? Customer ni kalau dia puas hati dia okay. Tapi kalau dia tak puas hati, you kena berhati-hati. The moment dia upload dekat website, dekat mana-mana online platform, you tak boleh delete. Okay? So make sure you have a team to handle the customer service. And still keep in touch and always review sales performance. Okay? So, alright, ada apa nak tanya? Boleh tanya saya sekarang. Kami boleh dapat ke slide puan, tak sempat salin semua. Boleh insyaAllah, nanti saya sharekan. Nanti coach share di WhatsApp. Okay, alright. Okay, this is my case study, real case study about case study saya dua-dua kek hari ni. Okay, how saya tolong groom this Loseta. Loseta ni actually kedai kek yang di isolate area. Siapa tahu Ijuk? Dia terletak di Ijuk. Yeah. So dia punya performance selepas bercoaching dengan saya, okay. Dia punya sales performance 2018 adalah setahun 223,000, okay, pada 2018. 2019 sales performance dia 450,000. Okay. 2020 sales performance 660,000, lebih setengah juta untuk setahun. Okey tak? Siapa yang sale lebih setengah juta kat sini? Cuba cakap saya sikit. Okey. Dekat chat box boleh. Saya. Okey. Siapa yang belum achieve jawab, belum achieve coach. Okey. Okay. So berapa persen increase? Increase kalau kita tengok dekat situ adalah 3 kali ganda. In terms of percentage is 198, dekat 200%. Suka tak? Okay. Okay, next case study, kedai kek juga, ya. Is di Honey Bakery. Di Honey Bakery pun terletak di kawasan bukan urban, is suburban. Siapa yang pernah pergi Parit Raja? Parit Raja Batu Pahat. Saya orang Johor. Okay, so Parit Raja is di Honey, kedai kek bersama Dr. Zarafi dengan Puan Hasnah adalah mentee saya, ya. Dan kita tengok dia punya performance, ya. Pertama, apa yang saya buat untuk di Honey ni? Pertama, saya advise dia untuk rebranding because di Honey tidak boleh di-trademarkkan. Jadi saya advise dia untuk rebranding. Kemudian saya identify the customer segmentation. Okay, susun balik branding strategies. Ya, lepas tu marketing strategy, distribution channel. Okay, I go fast. Ya. Kemudian saya buatkan expansion plan, strategic plan. Costing and pricing strategies sangat penting sebab ramai usahawan yang buat sales tapi tak nampak untung. Itu dia. Okay. Dan saya bantu untuk business automation serta buat business SOP. Alright. See the performance selepas coaching, ya. Pada 2018 adalah sales 1 juta. 2019 sales meningkat 1.3 juta. 2020, which is selepas coaching, meningkat kepada 2 juta. So, which is kat situ je 102%. Ya. Dan tahun ni, baru half year, 1.2 million. Hopefully, kita dapat achieve 2.6 juta. Ya. Okay, untuk tahun ni. Alright. Saya nak jemput lah. Kalau ada Dr. Zarafi ada kat sini ke?
Ada coach. Ya, Assalamualaikum. Okey, kita nak Waalaikumsalam. Dr. Rafi share sikit lah. Oh, dah logo baru dah. Astana Bakery di belakang. Okey, share sikit the journey. Okey, journey doktor dengan isteri dengan coaching secara holistik yang saya buat bersama doktor selama almost setahun macam tu. Ya, ya. Ya, doktor. Silakan. Okay, terima kasih Coach Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua yang join sesi webinar petang ni bersama Coach. Pertamanya terima kasihlah kepada Coach untuk sesi sharing sedikit secara ringkas lah Coach boleh Ya, saya buat 5 minit macam tu insyaAllah. Okey, saya mengusahakan bakery bersama isteri lah. Sebenarnya perjalanannya agak panjang jugalah. Kita dah mula 2013 dan bersama Coach Rozi lebih kurang tahun lah, hampir setahun. Jadi apa yang kami lalui sebelum dan selepas, sebelum contohnya kita rasakan sebelum bersama Coach Rozi, kita rasakan semua customer adalah kita punya kan. Sebagai pemilik bisnes dan juga yang menjalankan bisnes, sepatutnya kita kena tahulah customer yang bagaimana yang kita nak target kan. Jadi bila Coach Rozi datang dan diagnose kita punya bisnes, jadi kita telah kenal pastilah. Jadi apabila kita dah kenal pasti kita punya target customer, dia memudahkan kita untuk contohnya kita nak running ads dan untuk membina ayat-ayat ayat-ayat iklan yang lebih targeted. Kalau tak kita hanya tembak secara rambang je kan. Sebab sebelum ni kita rasa semua adalah kita punya, padahal kita punya produk tidak valid kepada semua orang. Jadi kita hanya target kepada orang yang tertentulah. Keduanya dari segi branding dan juga marketing strategi. Sebelum ni dari segi marketing ni memang ada belajar di kelas-kelas marketing kan. Tapi kita tidak orang kata tidak tersusun lah. Jadi bila bersama Coach Rozi telah tunjukkan bagaimana kita membina marketing strategi yang lebih tersusun supaya ianya tidak menjadi waste lah kita punya cost untuk iklan dan sebagainya, tidak jadi sebagai waste lah Dan yang paling penting adalah bagaimana kita nak expand bisnes yang kita jalankan ni. Jadi itulah banyak yang saya tak mampu nak ceritakan banyak perkara ni sebab bila bersama Coach Rozi ni banyak sebenarnya jadi itulah sedikit yang saya dapat kongsikan. Dan kita sebagai IKS ni, IKS ataupun PKS ni, bagi saya yang penting adalah kita tahu manage kewangan kita dari segi bagaimana kita nak manage kewangan tu, dan mungkin dari segi percukaiannya, kemudian dari segi profitnya kan. Sebab itulah Coach Rozi pun tekankan sangat bab costing kat situ. Sebab kita bukan sahaja melihat total sales yang kita target, tapi at the end apakah profit yang kita akan dapat. Kita tak nak contohnya sales kita tinggi tapi profitnya at the end of year tu tak ada kan. Kita tak nak macam tu. Jadi soalan saya cakap berapa duit dalam bank kan? Ya, itu yang bila Coach Rozi tanya begitu, itu yang jadi garu kepala kan kami berdua. Tapi alhamdulillah setelah kita tahulah posting yang sebenarnya bagaimana dan kita terapkan ke dalam bisnes kita. Dan sekarang ni kita slowly lah kita perbaiki, dan yang terkini adalah kita rebrand daripada sebelum ni Dihani Bakery kepada Astana Bakery. Okay. Dan logo pun cantik kan? Logo pun cantik. Hasil advice hasil advice
Dan juga yang terbaru, tahniah buat Dr. Zarafi dan Astana Bakery masuk ke Petronas ya, masuk ke Petronas. So this is betapa pentingnya ya to structure the branding, marketing strategy, and then automate the business itself. Okay, Dr. Zarafi, thank you so much. Okey, Okay, fly terima high kasih ya. kembali. Okay. Alright, kembali saya ya. Okay. Jadi sekarang ni kita lihat ni betapa kita sebenarnya kadang-kadang kita rasa comfortable dengan bisnes kita, tapi ada sahaja yang kita boleh adjust ya untuk supaya sale kita lebih meningkat. Bukan sale saja, kita nak juga kita punya property, ada aset-aset tertentu. Kita nak nampak duit je dalam bisnes ya. Dalam bisnes selain daripada menyampaikan value kepada customer. Okay? Alright. So, saya rasa saya perlu sangat orang penting yang nak berkongsi tentang bagaimana data, okay? Bagaimana consumer intelligence boleh diaplikasikan dan connected dengan kita punya marketing and branding, okay? Lepas tu macam mana kita nak identify customer dengan lebih jelas dan segalanya tu ada dalam consumer intelligence yang saya guna pakai untuk bantu usahawan structure ya, marketing and branding serta e-commerce platform. Okay, so without further ado, saya nak jemput Cik Ain. Mute. You unmute. Thank you Coach Rosie. Okay. Okay. So terima kasih banyak-banyak Coach Rosie kerana jemput saya untuk join sekali dalam session ni. Jadi mula-mula sekali saya nak minta tolonglah ya kepada semua, pastikan anda mute dulu mikrofon masing-masing. Kalau ada soalan then mungkin boleh angkat tangan ke untuk ajukan soalan dan saya akan cuba jawab sebab session bahagian saya ni mungkin kita akan macam agak teknikal sikit lah sebab saya akan menceritakan bagaimana kita akan menggunakan data dan saya juga akan demonstrate sikit penggunaan data tu menggunakan platform consumer intelligence kami iaitu Datel Voyager ya. Jadi saya rasa memang kita pun tinggal lagi sejam je lagi jadi saya pun nak kena bercerita dengan lebih laju lah. So saya cuba ringkaskanlah sedikit apa perkongsian hari ni supaya saya nak cuba pastikan anda semua faham, saudara-saudari semua faham. Mula-mula sekali biar saya perkenalkan dulu. Sekejap, tak tahulah dengar ke tidak bunyi motor kat luar tu. Saya perkenalkan dulu saya sebagai Head of Client Engagement di Datel. Datel ni merupakan satu syarikat yang memang syarikat homegrown ya dari Malaysia dan kami sebenarnya memang beroperasi di Malaysia, Thailand dan juga di Indonesia. Fungsi kami adalah sebagai satu consumer intelligence company yang mana kami membuat menawarkan khidmat data pengguna yang mana kami collect sendiri, curated data untuk digunakan oleh syarikat-syarikat besar ataupun syarikat-syarikat IKS seperti saudara-saudari. Jadi sebenarnya consumer intelligence platform seperti Voyager ni memang kalau nak dikatakan ada yang lain seperti di pasaran tapi cuma mungkin akses dia untuk syarikat-syarikat atau bisnes-bisnes yang sederhana ataupun medium sederhana atau kecil mungkin tak mampu sebab selalunya produk-produk sebegini dikhususkan untuk syarikat-syarikat besar dan dimiliki ataupun dikendalikan oleh agensi-agensi marketing atau agensi advertising pengiklanan yang besar-besar. Jadi selalunya syarikat-syarikat besar seperti MNC dan memang akan banyak menggunakan data consumer lah untuk mereka mengenal pasti dan memahami corak perubahan perilaku pengguna. So the whole purpose is actually to understand consumer behavior supaya diorang boleh dengan lebih cepat bertindak dan dengan lebih cepat membuat inovasi dari segi pemasaran, dari segi product development dan juga dari segi komunikasi. Jadi semuanya berasaskan kepada data dahulu.
Ya, dan saya tahu sebenarnya kebanyakan sebab kalau tengok daripada conversation daripada chat tadi tu pun saya pun dapat kenal pasti ramai yang saya rasa mungkin ramai yang tak dapat buat kerana tak ada masa, tak tahu nak mulakan dari mana, nak cari sumber data pun tak tahu datang dari mana, dan tak tahu cara nak menggunakan data dan menganalisa untuk dijadikan satu garis panduan yang memang bermanfaat. Kan? Sebab memang penggunaan data ni walaupun kita kata penting, kebanyakan SME mungkin tak ada pengalaman menggunakan data. Jadi dari sini saya nak cuba bantulah untuk menjelaskan macam mana sebenarnya data tu kami bukan sekadar menyediakan data, tapi juga kami cuba menyediakan data tu dalam bentuk yang mudah untuk digunakan oleh bisnes-bisnes atau usahawan kecil sederhana seperti saudara-saudari. Okay, so kita teruskan. Kalau nanti kalau apa-apa hal nak ikut follow kami ada di social media. Kalau ada guna LinkedIn, boleh cari kami di LinkedIn. Kami juga ada YouTube dan Facebook, Twitter dan Instagram. Ya. Jadi boleh follow lah kalau nak dapatkan lagi info tentang apa perkongsian ilmu ke ataupun apa lagi features and functions yang ada dalam platform Consumer Intelligence kami. Okay, so saya sebagai client client engagement, tugas saya sebenarnya adalah untuk saya ada team yang mengumpul data yang diperlukan dan kami cuba mengubah cara macam mana kita nak present data ni di platform kami dengan cara yang mudah untuk difahami dan digunakan oleh user lah, sama ada syarikat besar ataupun marketing agency ataupun syarikat SME ataupun konsultan dan coach seperti Coach Rosie. Ya. Cakap internet connection pula unstable. InsyaAllah. Okay. Jadi lagi satu tanggungjawab saya adalah juga untuk dari segi pendidikan. Jadi sekarang ni macam ini salah satu daripada tanggungjawab saya iaitu untuk meluaskan lagi pemahaman dan kesedaran antara di kalangan peniaga-peniaga dan usahawan tentang kepentingan mengguna data dengan baik dan dengan cerdik. So kita nak menggunakan data bukan sekadar main tangkap muat je data tu, tapi data tu harus kita fahami tujuan, objektif kita mengumpul data tu, apa output yang kita mahukan dengan menggunakan data tu dan apa dia cara untuk kita mengukur sama ada penggunaan data tu adalah dengan bijak atau tidak. Ya? Tapi tujuan dia seperti Coach Rosie pun cakap, apa-apa hal sebagai usahawan anda tentu nak tengok tingkatkan sales ataupun kalau dari segi satu lagi terma yang saya selalu gunakan adalah return on investment, pulangan dari pelaburan. So bila kita cerita tentang pulangan dari pelaburan ini bermaksud sebenarnya kita nak pastikan kos kita untuk dapat pelanggan tu adalah rendah dan pulangan yang kita dapat daripada pelanggan tu maknanya jumlah sales lah, jumlah jualan daripada seorang pelanggan tu adalah tinggi. Jadi kita nak pastikan kita punya ratio tu adalah pulangan tinggi, kos rendah. Seboleh-bolehnya macam itulah sebab lagi tinggi pulangan dan lagi rendah kos tu, lagi besarlah margin yang kita boleh perolehi sebagai profit. Ya. So itu yang kita nak, saya rasa itulah yang saudara-saudari semua inginkan. At the end of the day itulah tujuan dia kita buat bisnes kan. Okay, so sekarang ni saya rasa saudara-saudari pun ingatlah slide yang ini tapi cuma color lain sikit, tapi yang selama ni saya rasa kalau tak silap yang selalu ditumpukan oleh kebanyakan syarikat ataupun bisnes akan bertumpu kepada yang tiga yang dekat atas ni. Ya, selalunya. Dan ini disebabkan maknanya kita akan research kita punya competitor macam mana. Kita akan research macam mana kita nak dapatkan supply barangan-barangan untuk untuk dijadikan produk yang kita nak jual ataupun perkhidmatan yang kita nak jual. Jadi selalunya research akan bertumpukan kepada yang ketiga ke atas ni. Dan yang di bawah ni susah sikit nak dapat. Ini merupakan yang mana yang kita perlukan data untuk dapatkan lagi kepastian atau kesahihan tentang macam mana perilaku pengguna berubah ke ataupun perilaku pengguna tu semakin membawa kepada lebih banyak peluang untuk anda
capture ke dan sebagainya lah. Jadi anda memang perlu lebih kenal pasti tentang keupayaan atau kuasa pembeli dan juga keupayaan pembeli itu untuk memilih produk lain, kategori lain yang mungkin boleh orang kata disrupt ataupun disrupt ni apa? Disrupt ni boleh mengubah industri landscape industri anda. Jadi benda-benda ni memang perlu diambil kira. Dari situlah kita menggunakan data consumer. Jadi pentingnya consumer research ni, saya tanya macam ni je. Anda nak cari market opportunity tak? Maknanya anda nak cari peluang untuk buat duit dengan lebih efektif. Betul tak? Anda juga nak pastikan anda tahu mana-mana area yang mungkin akan berisiko tinggi. Supaya anda pun boleh kenal pasti yang mana ada peluang, yang mana lebih banyak risiko. Jadi anda boleh bandingkan kalau tengok anda punya resources, anda punya kebolehan dan keupayaan, adakah patut ambil peluang ini atau peluang ni sebenarnya merupakan satu risiko yang tinggi. Jadi kalau anda kena buat decision macam tu, kena buat pilihan yang macam tu, sebab anda perlukan data. Anda perlukan data tentang perilaku pengguna ataupun consumer intelligence. Satu lagi macam Coach Rosie cakap, kita kena tahu profil target market. Macam tadi Dr. Zarafi yang bakery Astana. Sebagai contoh, Dr. Zarafi pun sedar bahawa you tak boleh target semua orang. You kena cari mana you punya market, you kena cari you punya segmen supaya you boleh fokus kepada segmen itu. Sebab kalau tak, habis je duit berbelanja untuk marketing kepada segmen yang sebenarnya tak berminat ataupun tak boleh membawa pulangan. Jadi bila kita profile target market tu, kita boleh tahu profile tu adakah dia boleh memberikan pulangan yang terbaik ataupun kita perlu tumpukan kepada profile target market yang lain. Ya. Lagi satu, kita nak pastikan juga ada product market fit. Ini bermaksud kita ada produk tu tapi ada ke demand untuk produk tu. Dan adakah cara kita position produk tu sesuai untuk orang yang kita nak cuba kita nak cuba attract lah untuk jadi pelanggan atau menjadi pembeli kita. Ya, so kita nak kena pastikan kena ke? Dia macam kalau nak kata nak paling senang lah, kita nak cari jodoh. Kalau nak cari jodoh ni, saya rasa kalau kita cerita cari jodoh kita faham kan? Kalau kita nak cari jodoh, kita kena cari jodoh yang sesuai dengan kita. Jangan kita je yang beria-ia nak cari jodoh yang lawa lah, yang kaya lah, yang bagai-bagai semua. Tapi diri sendiri punya kita sebagai satu produk tu, adakah menarik kepada di mata pelanggan tu, di mata orang yang kita nak tu, kan? So kita kena pastikan ada produk market fit. Kita tahu, okay, ini pelanggan yang kita nak. Adakah produk kita sesuai untuk pelanggan tu? Adakah pelanggan ni akan berminat dengan produk kita? Kalau tidak, adakah kita kena ubah produk ataupun kita kena cari pelanggan lain? Ya? Itu antara consideration ataupun keputusan yang kita kena buat lah. Satu lagi, bukan setakat masa tu sahaja. Kita tak boleh tengok pada satu masa sahaja untuk tengok data ni. Kita kena sentiasa tengok perubahan masa dan perubahan perilaku. Contohnya lah, bila sekarang ni kita tengah lockdown. Bila tengah lockdown, banyak bisnes yang tak boleh jalan. Jadi kita semua menantikan adakah nanti bila lockdown tu dah berakhir, insyaAllah tak lama lagi, amin amin ya rabbal alamin, kan? Kita doakan supaya lockdown ni tak berpanjangan. Bila lebih ramai orang dah dapat vaksin, bila sektor-sektor ekonomi kembali dibuka, adakah pengguna dan pelanggan akan balik keluar dan bersosial di luar? Atau adakah mereka akan kekal bersosial dari secara virtual, secara maya sahaja? Adakah orang akan terus membeli barangan anda secara digital sahaja, secara online sahaja, ataupun adakah mereka akan pergi mencari alternatif di luar sana? So benda-benda ni kita nak tahu supaya kita boleh cepat bertindak, supaya kita tak ketinggalan. Ya? So ini antara sebab-sebab consumer research itu penting. Tapi macam Coach Rosie pun cakap, kadang-kadang consumer research ni dia kos untuk membuat consumer research yang khusus memang tinggi. Sebab itu selalunya syarikat-syarikat besar saja yang buat. Tapi dari situ kita boleh gunakan consumer intelligence untuk menghasilkan atau mendapatkan data yang segera yang memang terus boleh diguna pakai untuk jalankan ataupun untuk memperbaiki dan memperhalusi strategi marketing masing-masing.
Okay. So sekarang ni setakat ni faham ke ataupun saya macam laju sangat ke? Mungkin anda siapa-siapa yang boleh dalam chat ke bolehlah bagi tahu kalau laju sangat ke. Semua faham? Oh, faham. Okey. Okey, setakat ni saya nak tunjuk case study dan case study ni mungkin insya-Allah akan lebih memberi pemahaman lah ya sebagai contoh. Sebab sekarang ni belum lagi tunjuk data, saya baru cerita kepentingan data tu. Okey. So case study ni merupakan adalah satu klien kami. Dia company dia seorang usahawan kecil sahaja, baru mula akhir tahun lepas kalau tak silap lah. So dia menjual serum kecantikan lah, beauty serum. Dan dia kata target market dia adalah wanita umur 25 hingga 45 tahun, pendapatan 2,200 sampai 4,000 dan of course lah kalau nak serum ni selalunya dia kata kena ada lah macam dia nak ada masalah kulit, dia nak cantikkan kulit dan sebagainya. Dan dia punya marketing platform sekarang ni hanya terhad kepada Facebook. Ya. So dari sini saya nak tanya dulu. Setakat ni okey, dia bila klien tu cerita dekat kami, dia kata ya target market dia adalah wanita 25 sampai 45 tahun is satu segmen. Ya. So dia kata dia target satu segmen ni sahaja. So saya nak tanya saudara-saudari sekarang. Kalau saudara-saudari adakah akan target satu grup ataupun target banyak-banyak grup? Cuba jawab. Rasa-rasalah. Saya nak tahu juga pandangan daripada saudara-saudari semua. Akan target beberapa grup, banyak grup. Okey. Banyak. Kenapa tak nak target satu grup saja? Okey, dalam grup ini 25 sampai 45 tahun ni agak-agak ada berapa grup agaknya? Kalau kita nak pecahkan target market dia. Okey. Ada yang kata tengok produk juga. Okay. Tapi dia jual satu produk aja, dia jual satu serum produk satu sahaja. Tapi dia jual kepada wanita umur 25 hingga 45 tahun. Depend on produk. Wah, ada orang tahu perkataan avatar, Suhana. Okey, menarik. Okey, satu grup tengok kepada produk. Okey. Secara hakikinya bila kita tengok data, ada tiga grup. Ya. Sebenarnya ada 3 grup yang dia boleh target. So, tujuan saya cerita macam ini adalah kerana kadang-kadang bila dia target dia kata 25 sampai 45 tahun ni adalah satu grup. Mungkin ada dalam di kalangan grup tu yang tak akan respon kepada dia dengan cara penyampaian atau messaging dia. Sebab messaging tu mungkin berkesan kepada satu grup sahaja dan tidak kepada grup-grup lain. Sebab cara dia target ni pun dia masih belum halus. Ya? Banyak lagi maklumat lain tentang profil market ni yang tak dijelaskan. Dia terlalu broad, terlalu orang kata terlalu luas. Jadi dia tak fokus kepada khusus perilaku yang khusus. So dia terlalu broad. Maknanya kalau dia nak target macam ni, banyaklah kompetitor dia dekat luar sana. Ain sangkut Ain tadi. Oh ya ke? Sangkut about 2 minutes tadi. Oh, okey. Sebab line Ulang mungkin balik. tak stable. Okay. So yang saya katakan tadi, di kalangan grup ni bermaksud perilaku dia mungkin ada perbezaan tapi tak dilihat oleh usahawan ni. Sebab dia andaikan 25 sampai 45 tahun ni perangainya semua sama dan nak target pun semua sama. Sedangkan ada banyak perbezaan sebenarnya kalau kita tengok dari segi data. Jadi saya pun okey, ada cakap jenis kulit, harga, lifestyle. Okey. So ada yang rasa macam okey, kebanyakan rasa macam usahawan ni perlu pecah-pecahkan target market dia. Okey, so sekarang saya nak tunjuklah macam mana kalau kita nak pecahkan. Sebenarnya so kalau nak dikatakan satu is assumption, you try to target semua orang. Satu lagi is data driven di mana kita nak tengok ada perbezaan tak di antara grup ni, ada tak grup-grup lain sebenarnya yang di kalangan 25 hingga 45 tahun ni yang kita boleh tumpukan supaya pulangan tu, remember kita nak tujuan dia adalah supaya pulangan tu lebih tinggi, ROI, pulangan atas pelaburan lebih tinggi. Kalau kita target semua orang secara mass, ada yang akan respon, ada yang tak akan respon. Ya, jadi peratusan respon tu mungkin lebih rendah. Kalau kita mula target sebab kita menggunakan data, walaupun you akan target kumpulan tu lagi kecil, tapi rate of response ataupun dia punya
dia punya keinginan ataupun conversion dia mungkin akan lebih tinggi. Jadi kos perbelanjaan pun akan lebih berbaloi sebab pulangan atas pelaburan lebih baik, lebih tinggi. Jadi that is the motivation. Ya. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak digunakan melalui platform kami iaitu yang dinamakan Voyager. Inilah platform consumer intelligence yang Coach Rosie duk sebut-sebutlah tadi. Okay. So saya masuk teruslah. Ini dia. Inilah dia Voyager. So dari segi Voyager ni memang kita ada banyak sangatlah tools dia sebenarnya, tapi saya nak fokuskan kepada persona analytics sahaja sebab kita nak go direct. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk satu dashboard yang mana saya dah create dah pun. Okay, beauty serum. Ini bermakna saya dah create banyak untuk different client apa semua, saya dah create apa yang dikatakan tadi Suhana rasanya ada sebut avatar. So ini persona analytics ni lebih kurang macam itulah. Dia nama dia adalah persona ataupun avatar, iaitu kita kata profile pengguna ataupun profile pelanggan yang kita nak cuba target, yang kita nak cuba capture. Sekejap dia macam perlahan sikit. Okay. Inilah dia jadi perlahan. Sekejap ya. Okay. So, saya nak bukakan satu ni je. Saya dah buat dah. Saya dah standby teruslah buat satu persona, ya, persona ataupun avatar. Dari sini, ini dashboard dia untuk memilih kriteria. Dari sini kita dah tahu, okay, sebagai contoh klien tu dia kata dia punya age group dia 20 sampai 40. So saya dah pilih, okay, 20 sampai 49. Ya. So saya dah pilih age group, saya dah pilih gender, saya dah pilih household income juga. So semua ni adalah data yang memang dah ada, kami kumpul sendiri. Nanti saya jelaskan macam mana kami kumpul dan kami dapatkan data ni. Saya nak tunjuk penggunaan dia dulu, ya. So saya pun pilih dari segi produk dia, facial care. Maknanya sebab beauty serum kan. So dia masuk dalam kategori facial care, diambil dari vertical beauty, personal care kategorinya, dan produknya adalah facial care. Dan dari sini saya dah boleh tengok profil dia. Ini profil demografik sahaja, ya. Mula-mula kita tengok profil demografik dahulu. So kita tahu market percentage secara keseluruhan bila kita campur tiga-tiga age group ni adalah sebanyak 16.1% daripada market size yang total, total market size semua consumer umur 20 hingga 69 tahun di Malaysia. So adalah merupakan dalam 2.6 juta orang. Ya, 2.6 juta orang adalah wanita dari umur 20 hingga 49 tahun yang menggunakan facial product. Termasuklah serum-serum ni semua. Jadi saya ambil dari sini, kita boleh tengok profil. Ini semua adalah data yang kami kumpul. Ya. So kita boleh tengok pecahan ikut household income sebab kita ambil dua je household income group. So ini pecahan dia. Dari situ juga kita boleh tengok macam mana dia berbelanja, household expenditure dia pun kita boleh tengok juga. Dan bukan setakat itu, kita boleh tengok dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi household size, berapa ramai orang duduk dalam rumah pun kita tahu. Household archetype, jenis ataupun strata struktur rumah, maknanya struktur keluarga. Siapa yang duduk dalam rumah tu, berapa ramai orang duduk dalam rumah tu, semua kita tahu. Dia ada anak ke tidak, anak dia dalam umur berapa tahun, di kalangan kumpulan umur berapa tahun pun kita tahu. Jadi kita dah dapat semua info ni yang kita boleh gunakan untuk profile audience kita dengan lebih baik. Ni sepatutnya ada tab lain. Tunjuk. Sebenarnya ada lagi tab lain kat sini, cuma tak nampak je. Okay. So saya nak tunjuk juga, kita boleh tengok lifestyle. Dari segi sini pun kita tahu sama ada mereka suka duduk dekat rumah, suka keluar rumah, sebab-sebab mereka suka duduk rumah, sebab-sebab mereka suka keluar, aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan semasa di rumah, aktiviti di luar rumah yang mereka suka lakukan, exercise ke tidak, social activity ni adakah mereka buat atau tidak, kalau dia orang diet atau tidak. So kalau mereka suka keluar makan dengan siapa pada hujung minggu, pada hari minggu, semua kita ada. Jadi semua information ni memang dah ada tersimpan
apabila anda pilih je kriteria tadi tu. So bila kita pilih kriteria ni, jadi ada cara lain lah, kita boleh pilih combination kriteria yang lain-lain juga. Tapi sekarang ni bila saya dah hasilkan all this info, bukan setakat itu je, kita ada media consumption pun ada. Ya, apa media yang mereka suka tengok TV ke? Adakah mereka, kalau mereka tengok TV, channel apa? Konten yang jenis macam mana? Kalau mereka suka streaming video, streaming platform apa yang mereka guna? Apa yang mereka tonton? Kalau diorang suka social media apa yang popular? Ya, semua ni kita memang sudah kumpul. So sekarang ni ada banyak lagi lah sebenarnya, nanti saya akan tunjuk ya. Tapi saya nak tunjuk sekarang ni dari semua information yang kami dah kumpul. Ada lagi yang kat sini shopping behavior dan sebagainya. Okay. So semua ni information yang menggambarkan kumpulan ini sahaja. Okay. Dan saya nak tunjuk macam mana dan klien ni bila dia dah dapat info ni macam mana dia nak gunakan di Facebook untuk dia target dengan lebih berkesan. So sebab tujuan dia akhirnya adalah dia nak tengok macam mana dia nak target. So dari sini sebenarnya kita boleh export data ni direct ke Facebook. So saya nak tanya, siapa di kalangan anda saudara-saudari yang guna Facebook untuk buat advertising, yang biasa guna Facebook Ads Manager? Ada tak siapa-siapa yang dah biasa gunakan Facebook Ads Manager? Boleh jawab dalam chat tak? Ada siapa-siapa yang guna Facebook Ads Manager? Kalau ada guna, cakap ada. Kalau tak ada guna, cakap tak ada. Sambil tu saya jawab dulu Susanna's question. A lot of demographic data change due to impact of COVID. How latest is your data? What I showed you just now is Q1 2021. Yeah? And we are finishing collection of Q2 2021, which lepas ni kami akan upload. So kami upload data baru setiap suku tahun. So dalam setahun kita upload 4 kali. Yeah? So that is how fresh the data is. You cannot get data any more fresh than this. Yeah? Okay, so kebanyakannya tak ada yang baru belajar. I see. Okay. So saya nak tunjukkan dah, kalau kebanyakan kalau you nak menggunakan Facebook advertising ni, kena banyak main teka kan? Betul tak? Ramai main tikam. Main tikam lah. Orang kata main tikam, main teka, main tembak. Betul tak? Siapa yang bila nak kena fikir, okay, I nak target orang macam ni dan dia punya interest macam ni. Main bedal je lah. Betul tak? Kalau betul, cakap betul. Kalau ada yang pakai strategi, cuba cerita sikit strategi tu. Saya pun nak belajar strategi tu Ain, kalau ada orang ada. Mungkin kita pun boleh belajar juga. Ya. Okay. Okay, so rasa-rasa macam tak ada kot. Okay. So macam ni, so kebanyakannya akan main tembak aja. So cara dia sekarang, bila kita dah ada data ni, dah tak perlu tembak dah. Ada letak rate umur je lah ya. Tapi kalau dari segi interest, dari segi aktiviti-aktiviti, dari segi apa yang dia gemar, kegemaran dia punya hobi dan sebagainya, kita tak tahu. Sebab kita pun, yelah so maknanya bila anda letak dari segi umur je, semua orang buat macam tu. Bila semua orang buat macam tu, you akan target orang yang sama je. Bila anda target orang yang sama, Facebook pun dia ambil je lah duit tu. Dia ambil je. You buatlah A/B testing. Jackpot Ain. Facebook Jackpot. suka lah. Facebook suka. Sebab lagi banyak you tekan, main tekan dan tikam. Betul macam jackpot. Macam main judi lah. Minta maaf lah cakap kan. Tapi dia lebih kurang macam tu lah. Saya tikam. Saya putar. Lain. But basically, bila kita tak tahu info tu, kita akan main teka. Sorry? Apa tadi yang ada cakap apa-apa ke? Ada komen apa-apa ke? Terlupa unmute. Okay. Jadi sekarang ni, bila kita nak gunakan, saya nak tunjuk ya. Ini cara dia. So sebenarnya ni saya dah breakdown lah tiga-tiga ni untuk nak tunjuk perbezaan. Nanti saya akan cerita. Tapi saya nak gunakan beauty serum ni. Kalau anda perasan, kita ada ikon Facebook kat sini, kita ada ikon TikTok. TikTok kita tak nak pakai lah dulu buat masa sekarang. Sebab biar kita berjinak dengan Facebook dulu. Kalau nak belajar banyak-banyak nanti, lagi susah lah kan. So sekarang ni kita ambil beauty serum ni, saya tekan Facebook ni. So saya pastikan sebab saya dah link kepada Facebook saya lah.
So kalau anda ada Facebook sendiri ataupun anda guna Facebook Manager, then you link lah to the Facebook account yang mana you nak guna. So, okay. Okay. So sekarang ni saya dah klik continue. Okay, nampak? So apa yang telah berlaku sekarang ni, kita dah boleh buka sekarang ni, okay, ini Ads Manager ya. Kalau nak tahu, ini Ads Manager. Kalau yang belum pernah guna, di sini anda boleh create banyak-banyak campaign. Lepas tu anda boleh create apa yang dikatakan ad set. Maknanya target group tu lah yang you nak target. You boleh buat satu aja, you boleh buat banyak-banyak. Terpulang lah. Lepas tu you masukkan lah bajet berapa banyak apa semua. Kalau nak tahu pasal digital marketing ni, detail-detail dia boleh tanya Coach Rosie ya. Tapi kali ni kita balik ke sini. So saya sekarang, okay, Facebook Ad ID ni memang satu ni sahaja. Tapi saya nak create campaign. New Beauty. Campaign tu New Beauty. Ya. Jadi saya nak export data ni ke campaign New Beauty. So saya create. Saya sudah create campaign. Kalau tengok dalam Ads Manager keluar tak? Okay, New Beauty dah keluar kat sini. Tapi belum ada ad set lagi dalam ni. So sekarang saya nak export. Saya nak export info ni dan apa yang you all tengok tadi dalam report tadi yang saya generate, saya nak export ke campaign New Beauty ni. Jadi saya klik create. Dulu yang ni, nanti kita buka balik. Okay, so sekarang dia akan, what is happening sekarang ni is Voyager tengah calculate. Dia tengah calculate daripada group ni ada berapa banyak segmen yang boleh diguna pakai, berapa banyak segmen yang kita akan export ke Facebook, dan dia tengah bercakap dengan Facebook. Sebab dia cakap Facebook, okay, data kami is ni, Facebook kau tolong matchkan. Dia cakap macam tu. So kami ada data ni, Facebook tolong matchkan dengan interest-interest yang bersesuaian. So Facebook pun ambil lah data tu dan dia akan matchkan dengan data dia. So sekarang kita dah boleh view campaign. Ya. So bila saya klik view campaign, dia akan buka balik Ads Manager tu. Dan dengan segera dalam Ads Manager tadi ini daripada campaign New Beauty tu lah. Ya. Ini dari campaign New Beauty tu. So bila kita klik campaign New Beauty, kita boleh tengok ada 3. So dari using Voyager punya data, Voyager tu mengenal pasti, kami punya algoritma mengenal pasti ada 3 group sebenarnya yang boleh dijadikan target. So dia create A, B dan C. So sama ada dan terpulang lah dia nak adjust dia punya budget ke, dia nak adjust lagi butir-butiran dalam ni ke, terpulang pada klien lah. Jadi dari sini aja klien dah boleh ataupun usahawan dah boleh decide. I nak target 3 dalam kempen ni ataupun I nak fokus pada 1 atau 2 sahaja. Terpulang. Ya. Contohlah tunjuk dalam 20 to 29 ni kita boleh masuk tengok detail dia. So detail dia memang akan banyak. Facebook dia akan letak banyak sangat info yang semua berkaitan dengan data kami. Tapi kalau nak edit lagi boleh. Buanglah apa-apa yang rasa-rasa macam tak kena, yang kurang sesuai, take out. So pilihlah apa yang nak dikeluarkan, take out. Itu saja. Jadi senanglah. Tapi kalau boleh jadi gunakan ni sebagai orang kata sebagai baseline, sebagai foundation dia, asas dia. Lepas tu buang yang mana yang tak perlu. Lagi senang kita nak buang daripada kita nak tambah sebab kita tak tahu nak tambah apa. So kalau kita nak buang senang sikit, kita dah nampak, ni aku tak nak, ni aku tak nak, dia macam tu. Okay? Dan seterusnya. Dan dari situ, you bolehlah fine tune lah you punya campaign. Dan dari segi pembentukan campaign apa semua, that's where Coach Rosie can help you lah. Dengan seterusnya. Okay? Macam mana sekarang? Rasa senang tak bila kalau kita buat macam tu? Cuba jawab dalam chat box. Senang tak rasanya? Kalau you boleh ambil aja data tu, you export je macam tu, terus dipopulate. Lagi fokus. Yes. Kan? Dia senang aja. 2-3 kali klik je habis settle. Lepas tu you isi. Isilah apa yang you perlu. Budget you macam mana. You nak buang detail yang mana-mana. Dan you tentukanlah you nak fokus kepada apa. Lepas tu your creative dan your messaging tu you buatlah. Ada lagi satu yang nak tunjuk. Okay. Katalah sebagai contoh.
So sebab tadi kita dah buat target, dia dah tunjukkan dia ada 3 target. So lagi satu yang saya dah buat, saya dah create 3 yang saya dah khususkan based on age group. So asas dia saya pakai saya pakai yang beauty serum punya persona tadi, tapi sekarang saya pecahkan according to age group, ya. So kalau kita nak tengoklah contoh, saya nak mulakan daripada beauty serum 20s women ni. Sebenarnya ada tab-tab lain lagi kat sini, nanti saya akan tunjuklah. Dia macam tak muncul je. Okay. Sebab saya dah biasa guna, saya tahulah tab-tab mana. Ini yang menarik. Kita kadang-kadang bila kita dah tahu target audience kita siapa, tapi kita tak tahu nak bercakap tu macam mana. Kita nak bagi tersentuh hati tu tak tahu macam mana. So kita nak pastikan bila kita create kita punya campaign, kita nak create kita punya messaging tu biar kena dengan audience kita. So tak boleh lah macam kita dah tahu okay, aku nak target orang ni, tapi kita punya cita rasa, kita punya rasa branding tu ataupun kita punya messaging, kita punya kreatif tu tak kena dengan audience. Jadi nak kena bagi samakan lah supaya serasi. Macam kita cakap lah tadi, kalau kita nak cari jodoh kan, kita nak orang yang macam ni, macam ni. Sah-sah lah orang tu pandai, orang tu cantik. Kita kena bercakap pun kenalah setaraf dengan dia. Kita tak boleh lah cakap cara lain pula kan. Orang tu kalau dia dah orang tu jenis yang menyanyi opera, kita tak boleh lah nak ajak dia nyanyi dangdut. Dia macam tu. Dia kena bagi sama lah. So, in this case, apa yang kami buat adalah kami ada tool yang mana kita boleh tengok mengikut values ataupun nilai-nilai yang diutamakan oleh setiap segmen tu. Jadi mengikut kualiti ataupun mengikut definisi nilai-nilai tu, kita boleh pastikan, okey, ini sebagai contoh untuk wanita umur 20 tahun yang akan berminat dengan beauty serum, ini adalah values ataupun nilai-nilai yang paling utama bagi mereka. Paling tinggi, ya. Dan kita tahu dia adalah jenis yang competitor, elitis atau pleasure seeker. Dan di kalangan ini kita juga ada bagi recommendation untuk message yang sesuai. Jadi tak payahlah guna bulat-bulat, tapi kita kata macam orang kata the spirit lah, spirit of the message tu. Kita olah message tu supaya kena dengan value ni. So message ni bila competitor, ia adalah bermaksud dia nak orang tu saya mahu jadi I want to be the best version of myself. Saya nak jadi diri yang terbaik. Terbaik dari segi penilaian diri sendiri. Di mata saya nak jadi orang yang terbaik. Di mata saya tak kisah mata orang lain. Dari elitis ni pula, mata orang lain tu agak penting. So dia nak, saya nak rasa penting di mata saya dan juga di mata orang lain. Tapi di samping itu, saya juga nak seronok. Saya nak rasakan keseronokan. Jadi dari sini kita tahu message untuk kumpulan kalau nak difokuskan beauty serum produk ni kepada wanita umur 20-an, ini message yang bersesuaian. Cuba kita tengok pula kalau wanita umur 30-an. Ingat ini competitor, elitis dan pleasure seeker. Chart ni pun lain. Ini wanita umur 30-an. Dia dah bertukar. Tiba-tiba ada explorer, tiba-tiba ada global citizen. Competitor dah tak ada. Elitis pun dah tak ada. Jadi ada perubahan dari segi nilai yang diutamakan. Maka message pun dah berubah. So maknanya biarpun anda nak target orang tu, message tak semestinya sama. You kena fokus kalau you target kepada umur 20-an, dia punya yang dipentingkan adalah benda-benda lain. Ya? Kalau kita tengok pula 40-an. Lagi lain. So kalau you nak target wanita yang umur 40-an, dia nak in charge. Dia nak hidup aman damai. Tapi dia juga sebab dia dah capai satu status tu, dia nak maintain je. Dia tak nak berubah. Maknanya dia tak nak hidup dia berubah menjadi lagi teruk ke apa. Dia dah suka dah cara hidup dia, I nak maintain cara hidup I. I nak maintain cara hidup I nak control cara hidup I. Supaya I boleh sentiasa hidup macam ni. Dan hidup dengan aman. So you boleh nampak ada perbezaan dari segi nilai-nilai yang diutamakan oleh grup-grup lain, oleh segmen-segmen lain. Dan dari situ dah tahu dah kalau kita nak bercakap dengan perempuan umur 40-an, message lain. Perempuan umur 30-an, message lain. Perempuan umur 20-an, message lain. Adakah kempen tu
harus dijadikan satu kempen untuk satu target audience sahaja. Sekarang nampak tak perbezaan tu? Macam mana? So far macam mana you all rasa? Dari tengok ini sahaja yang saya tunjukkan. Cuba jawab dalam chat box. Cuba kongsi sikit dalam chat box tu. Ada yang kata target lebih tepat, tak payah nak fikir banyak. Coach, kalau coach dah dapat info messaging macam ni, macam mana coach nak advise usahawan tu? Boleh kongsi sikit tak ilmu? Okay, alright. So sebenarnya pengalaman saya bila saya sebelum kita ada Voyager, okay. So saya buat saya advise according to my experience. Okay, customer segmentation macam Ain cakap agak-agak, tetapi berbeza bila coach buat agak-agak dengan orang yang tak ada pengalaman macam usahawan buat agak-agak. Okay, so dia still can sales boleh achieve. Yes. Tetapi you just bayangkan Ain dan tuan-puan semua, bila saya coach usahawan-usahawan dengan menggunakan Voyager, data lebih tepat, lebih detail, so kalau tadi Dr. Zarafi boleh almost 200%, dengan Voyager dia lebih cepat dapat. Okay. Dan bila kita nak buat marketing campaign, the message that kita bagi, communication, the same, kita boleh cakap same wavelength. Jadi kita nak buat copywriting pun, dia tak lari jauh lah. So katalah kita nak buat poster ataupun kita nak video. Okay. Dan kita tahu dia adalah orang yang mementingkan kecantikan, kepuasan diri sendiri. Okay. Kita tak adalah bagi message yang tak kena. Kita akan cakap, okay, perasan tak ada iklan L'Oreal kan, dia kata apa? Because you worth it. Okay. Maybelline. Worth it L'Oreal. L'Oreal, betul. Jadi bila saya mengajar branding, bila you nak create the tagline ataupun nak buat logo sendiri, and saya dah bantu you untuk analyse you punya customer segment, untuk saya advise you in terms of brand development, the activity, the sales campaign, the marketing strategy, semua akan align semua. Even the color that you choose pun penting bila you tahu the consumer behavior and the details semua. Right? So saya rasakan syukur sangat-sangat, that's why lah kita merge, we work together. Kita partner. Kita partnership. Okay. Right? Copywriting lebih menusuk. Okay. Sebenarnya Ain sikit lagi kalau saya boleh tambah. Sebenarnya kalau guru-guru kat luar sana dia mengajar copywriting, dia akan mengajarlah copywriting mengikut language tertentu. Tetapi usahawan tu masih tak faham dia punya customer segment tu siapa. Masih orang kata teraba-raba. I agak-agak lah I punya klien ni dia suri rumah kot. Macam tu. Kot. Dia mesti ada kot lah kan. Tapi bila consumer intelligent, okay, kena jelas consumer intelligent ataupun database ni, jangan salah faham tuan-puan, dia bukanlah kita bagi nombor telefon, email untuk you pergi terus belas. Tak. Dia adalah untuk you faham secara keseluruhan. Macam Cik Ain cakap, bila consumer intelligence ni kebanyakan ni digunakan oleh company-company besar. Sebab yes, it is mahal. Tadi ada orang yang tanya, menarik kos dia. Tak apa, nanti saya sentuh. Okay. So insyaAllah it can create the sustainability, better branding, better ROI, insyaAllah. Okay. Okay, sebenarnya saya rasa saya memang dah sampai ke penghujung dah pun demonstration tu. Jadi saya rasa kalau nak cerita panjang, yang tentunya sekarang ni ramai yang nak tahu, okay, kalau saudara-saudari nak gunakan Voyager ni dengan efektif, macam mana Coach Rosie boleh membantu, macam mana Coach Rosie akan guide, dan apa dia jenis-jenis marketing strategi yang boleh diguna pakai bila dah tengok data daripada Voyager tu. Sebenarnya yang saya tunjuk tu sikit aje
banding dengan apa yang ada dalam Voyager tu. Jadi saya rasa on the detail semua tu saya boleh paskan kepada Coach Rosie lah. Coach Rosie boleh cerita sikit lah sebab saya rasa memang ramai pun nak tahu jugalah. Okay, thank you so much, Chain. Okay, so saya kembali. Alright. Sekejap ya. Saya nak share screen. Okay, so far ada soalan tak? Semua. Cuba dekat chat box. Boleh ke? Boleh ke semua? So far okay? Alright, saya share screen sekarang ya. Saya tak nampak chat-chat lagi. Alright, okay. So that's the purpose. Bila saya jumpa ya dipertemukan dengan Datel, saya sangat bersyukur sebab dia memberi added value kepada bukan sahaja kepada usahawan tapi juga kepada saya sebagai business coach ya. Okay. So basically apa yang saya buat adalah memang saya sebagai business coach sejak 2012. Okay, consumer intelligence adalah benda baru, so I need to educate. Dan bukan semua usahawan yang bila dia dapat consumer intelligence, they know how to translate. So tugas saya adalah untuk bantu usahawan to translate the consumer data using the consumer intelligence Voyager ni kepada the campaign, the marketing, the branding yang diperlukan oleh usahawan. So I will help you on digital branding and marketing coaching dengan Voyager ni. Okay, sekali the package because for me to help usahawan adalah sangat penting untuk saya leverage kegunaan Voyager ni dengan saya punya coaching supaya kita punya speed untuk achieve the sales target lebih cepat. Okay. Kemudian the accurate branding, maksudnya saya akan tunjukkan cara-cara buat branding sebelum ni memang saya buat je. Okay. Mengikut ilmu dan pengalaman saya, tapi dengan Voyager ni dia lagi lah ya. Okay, so dalam masa yang sama saya akan menjadi your business coach your business coach untuk beberapa masa tertentu. Alright, so kalau nak diikutkan orang tanya, ramai yang tanya kan, okay, ramai yang nak tahu Voyager ni berapa harga. So ini harga Voyager. Kalau nak ikut harga normal adalah 12,000 setahun. Okay, boleh? Murah kan? 12,000 setahun. Okay, tetapi sekarang tengah ada promotion which is 6,000 sahaja sampai 60,000. Boleh? Okey ke? Terkejut ke dengan harga? Okey. Alright. Tetapi dan siapa nak tahu saya punya package coaching? Okey. Package coaching saya, coaching saja untuk setahun adalah 24,000. Ya. Kalau ambil 6 bulan, my charges will be 15,000. Okay, itu tanpa Voyager. Maksudnya kalau nak campur tadi, Voyager adalah 12,000, okay, dan ataupun yang lepas diskaun 6,000, campur package saya 15,000 untuk 6 bulan contoh. 15 campur 6 dah 21,000. Okay, 21,000. But because saya faham usahawan sangat perlukan branding dan digital branding ni semua, kemudian perlukan data daripada consumer intelligence. So saya dah discuss dengan Datel untuk create the bundle package yang lebih acceptable, okay, yang lebih mampu milik lah. Pertama, we create package
digital branding, okay, maksudnya saya akan mengajar tentang branding dan marketing coaching bersama dengan sistem Voyager. Okay, sistem Voyager tu saya kita akan bagikan akses kepada usahawan untuk masa 12 bulan. My coaching session will be 6 months, ya. Kemudian support semua dalam masa setahun. This package is 10,000. Alright, which is kalau kita nak fikir tadi adalah 21,000 kan. Okay, sekarang yang ini hanya 10,000. Okay. Apa yang you akan belajar, apa yang tuan-tuan akan belajar adalah semua tentang brand identity lah, corporate identity, brand. Macam mana nak create brand story, brand process tu nak buat apa, brand activity nak buat apa, you know, brand tools, brand equity, ownership, even the trademark pun saya akan advise, ya. Dan saya boleh buat international trademark juga, ya. Kemudian brand positioning, ya, customer persona, brand trademark, dan ada dua lagi yang saya akan tambah dalam package ni adalah marketing plan dan macam mana nak identify the distribution channel. Okay, so this is the first package. Second package, okay, is tadi 6 bulan, okay. Yang ini adalah package 3 bulan. Package 3 bulan adalah 6,000, ya. Termasuk dengan Voyager selama setahun, ya, satu user selama setahun, dan saya akan coach dan bantu tuan-tuan selama 3 bulan. Ya. 3 bulan semua tentang brand yang saya ajar, kecuali tak masuk on marketing side dan tak masuk distribution channel. Okay. Sebab saya ada, kalau nak masuk marketing and branding tu, kita ada access to local chain store dan kita ada access kepada China market. Ya. Saya bawa 22 brand ke China. Dan Alhamdulillah Mara baru approach saya untuk saya bantu usahawan Mara pula bawa ke pasaran antarabangsa. Ya. Okey. Dan ini adalah bagi sesiapa yang dah ada branding, dah kiko branding ataupun dah tahu dah macam mana nak buat branding, you rasakan macam alamak, saya perlukan macam mana nak message, nak manage saya punya sales channel. You have Lazada, you have Shopee, kelam kabut, ya. Jadi saya dan tim saya akan bantu tuan-puan untuk develop satu e-commerce platform which is under your own domain name, ya. Tetapi boleh manage sales channel dekat Instagram ke, Facebook ke, Lazada, Zalora, platform-platform tu menggunakan satu platform. This package is 10,000. Okay, boleh minta tolong mute sekejap. Okay. Alright. So yang ini tak ada coaching daripada saya, tetapi saya akan advise on Voyager side. Okay, apa message yang nak digunakan, identify you punya consumer behavior tadi. Okay. Right. So the next package is e-commerce juga. Okay. Beza dia tadi, yang ini ada referral program dan wholesale portal. Ya? Untuk yang package 10,000. Untuk package yang 6,000 ni ada dua perkara tu, tapi masih ada promotion dan boleh manage sales platform. Ya. So ini bagi usahawan, bagi tuan-puan yang tak ada website ataupun kelam kabut nak manage sales channel, boleh subscribe ni. Ada dua package, 6,000 dengan 4,000. Termasuk Voyager. Maksudnya, kalau boleh tak saya cakap macam ni? Tadi kan Voyager kan 6,000 kan? Okay. Sorry, 6,000 kan Voyager saja 6,000. Saya punya package untuk 3 bulan adalah 15,000. Jadi 15 ni 21,000. Sekarang ni dengan 6,000 you dapat kedua-duanya sekali. Okay, you dapat Voyager, you dapat saya punya coaching. Alright. Okay. So ada grant, nak tanya tak grant? Okay, dan ke semua package ni bagi usahawan yang 60% owned by Malaysian dan sales sebulan average dalam 4,200, boleh mohon grant MDET, ya, dengan MDET.
dilaksanakan oleh BSN. Dokumen dia pun tak berapa susah, ya. Hanya SSM, kemudian dah beroperasi 6 bulan, ada bank statement, dah okey dah, ya. Boleh apply. Okey, dan keduanya adalah grant daripada MARA. Kalau MARA 60% owned by Bumiputra. Okey. So dokumen yang diperlukan agak banyak sikit, tetapi dia punya funding assistant up to 90%. Kalau dengan MDEC hanya 50% sahaja, maksimum 5,000. Alright. So okey, jelas semua? Ada sediakan, okey, soalan ilmu baru copyright. How much is CI ni? Okey, saya dah jawab tadi, ya. Customer intelligence tu package minimum 6,000. Okey. Ada sediakan contoh copywriting juga. Saya akan guide macam mana nak buat copywriting. Saya ada soalan, okey, Yezrin, saya ada soalan pasal grant. Okey, apa tu? Assalamualaikum Coach. Salam, ya. Okey, pasal grant ni, ada setengah-setengah grant yang ditawarkan. They are asking you to have a business premise. Itu untuk MARA. Untuk MARA, yes. Yeah, not just MARA, ada juga yang lain. Tapi macam keadaan sekarang where everybody is going digital, macam mana kita nak go about that? Sebab kadang-kadang syarat tu je yang kita tak boleh comply. Yang lain semua kita boleh comply. Okey. Saya jawab, ya. Okey. So untuk MARA sekarang dah lebih lenient, ya. Mereka faham banyak premis yang tutup. Contoh spa. Spa dah 22 tahun, almost 2 tahun dah tak beroperasi. Macam mana nak ada premis lagi? So as long you boleh tunjuk you punya Facebook masih aktif, you punya Instagram aktif, you punya bank statement is still ada transaction, insyaAllah boleh. Lebih lenient. Menjawab? Okay. Tapi kalau untuk MDEC pun sama, tak perlu sangat, tak perlu premis pun tak apa, as long ada business. Menjawab ke Yezrin? Okay, alright, thank you. Alright, okay. Boleh guna grant tersebut untuk bayar coach? Ya, memanglah grant untuk bayar saya. Untuk dapatkan servis coaching dan dia ada 2 package. Satu kena differentiate, satu adalah package coaching saya dan Voyager. Okay. Satu lagi adalah package website dan Voyager. Voyager siapa yang advise? Saya akan advise. Alright. Boleh? Okay. So sesiapa yang nak dapatkan servis-servis ini yang saya provide, boleh nanti dalam grup Cik Noh, assistant saya akan bagi link. Tu dalam chat box pun dah bagi dah. Boleh isi borang-borang tu dan tim saya ataupun saya sendiri akan advise lah nak apply yang mana. Yeah. Kalau dah apply software lain kat MDEC, can apply MARA for this, boleh, tapi maksimum capacity adalah maksimum amount adalah 5,000. Kalau you dah utilize the 5,000 tu, tak boleh apply. Tapi masih boleh apply dengan MARA, ya Suzana? Okay. Alright. So saya akan sharekan kriteria semua nanti dalam slide. Okay. Ada lagi yang nak tanya? Okay. Tak ada nak tanya? Tak ada tanya, kita habislah ya. Bisnes apa yang sesuai? Semua bisnes sesuai. Okay. Untuk yang baru nak mula untuk digital package, apa yang sesuai coach? Maksudnya apa? Untuk yang baru nak mula untuk digital package, apa yang sesuai? Depends. Depends yang you rasa, kalau mana yang you rasa penting. Yeah? Kalau you rasa you nak buat, nak perlu dapatkan saya punya coaching tu penting, nak menunjukkan you hala tuju yang betul, you go for branding. Kalau tak ada, you ambil e-commerce. Okay. Alright. So I think that's it. Boleh saya akhiri? Okay.
can get everyone full screen. Okay. Alright. So, any question? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, boleh kot saya akhiri. Okay, stay tune. Saya banyak lagi maklumat-maklumat yang saya nak kongsikan. Stay dalam group. Dan kalau boleh saya tunjuk next session. Kita ada next session. Session ni percuma je. Boleh datang, boleh kongsikan ilmu. Kemudian tu boleh dapatkan maklumat tentang geran-geran juga ya. Saya nak share screen sekejap. Untuk next session kita ada alright. Okay, nampak tak? We have another session 26 hari bulan Julai. Saya akan kongsikan dekat sini. Okay. Strategi tawan jiwa pelanggan. Tadi yang cakap copywriting menusuk jiwa tu. Dekat sesi ni saya akan kongsikan sedikit macam mana nak tawan jiwa pelanggan. Sesi ni berlangsung pada 26 Julai 2021, 2 petang online. Nanti saya sharekan dekat grup maklumat-maklumat pendaftaran semua. So harap-harap boleh dapat war-warkan pada kawan-kawan ya, yang lain. Dan saya ada juga sesi webinar percuma ditajuk oleh MPC, Malaysia Productivity Corporation. Saya akan share juga dalam grup. Boleh ya? Okey, nak ambil gambar last lah. Boleh tak? Last penutup. Okey. So, get ready. Kita ambil gambar semua. Okey. Nanti boleh post kat Facebook ya. Follow saya punya Facebook. Nanti saya share. Boleh tag saya. Alright. Okey, 1, 2. Dah ada lagi? Alright, 1, 2, 3. Okey, sekejap ya. Hold. Sesi rakaman ni boleh dapatkan di website saya nanti dalam 2-3 hari jugalah ya, untuk kita readykan ni. Okey, ada siapa yang nak buka kamera ke? Alright. So mohon daftar untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang package-package yang saya tawarkan. Grab geran ni InsyaAllah kalau biasa memang telan air liur ya, bagi usahawan-usahawan kecil telan air liur nak ambil kucing. Memang geran ni sangat-sangat membantu. So insyaAllah saya sangat excited nak kongsikan apa yang ilmu yang dan pengalaman yang saya ada. So minta maaf jika ada salah silap daripada kami. Jangan lupa promosikan untuk next punya event kepada kawan-kawan. Okey, terima kasih Cik Ain daripada Datel dan semua yang hadir hari ini dan semua tim yang tim admin Rosie Amir ya. Okey, terima kasih banyak. Bye.